Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana setelah sekian bulan ataupun sekian lama kita tidak ke udara untuk program Suara Masjid. Pada malam ini saya berpeluang untuk menyambung perbincangan berkenaan dengan fiqh, terutama sekali yang babitkan masalah taharah yang saya berhenti sebelum daripada bulan Ramadan itu hari. Jadi sebelum bulan Ramadan, saya telah berhenti kepada perkara-perkara yang menjadi sunat wudu, dan saya sambung perkara itulah untuk pada malam ini, iaitu yang ke-8, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Rasulullah SAW suka memulai dengan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri dalam beberapa pekerjaan beliau, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Nawawi, tiap pekerjaan yang mulia baik dimulai dari kanan. Sebaliknya pekerjaan yang hina seperti masuk kakus ni masuk tandas, hendaklah dimulai daripada kiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan anggota kanan dalam memakai sandal, pakai selipar bersisir, itulah ketika orang panggil benda ni sikat rambut, bersuci, dan dalam segala hal. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi berdasar pada hadis yang kita baca tadi, maka kalau kita berwudu, disunatkan kita memulakan di sebelah kanan. Hak yang tak sekaligus tu tak payahlah. Tak, umpamanya hak basuh telinga, kanan dulu baru kiri, lepas tu kanan baru kiri, tak payah tu. Okey, hak tu hak sekaligus tak sunatlah kita meletakkan ataupun mendahulukan sebelah kanan. Ni hak yang hak satu-satu. Maknanya contohnya kita kata nak basuh tangan kanan dulu, barulah tangan kiri. Nak basuh kaki, umpamanya tangan kaki kiri dulu, kaki kanan dulu, barulah kaki kiri. Begitulah. Tapi hak komo, adakah kita nak komo bolok tu sebelah kanan dulu baru bolok sebelah kiri ke mana? Tu tak payahlah. Okey. Hak tu je. Selain tu je dah umpamanya. Air nak masuk dalam hidung sunat. Tapi adakah nak masuk hidung belah kanan, lubang hidung belah kanan dulu ke mana? Tak payah. Siapa pekat tu adalah tidak sunat lah. Ambil air buat masuk lubang hidung belah kanan dulu. Okey. Sunat gitu dah. Kaliguh lalu dua lubang hidung lalu masuk air. Lepas tu sen lalu. Begitu. Bukan sen belah kanan dulu baru sen belah kiri. Tu dah lalu kan. Ada ukur pekoh kata begitu. Jadi dalam wudu, sedangkan Rasulullah SAW dia suka dalam semua perkara sebenarnya, bukan dalam wudu saja. Fi tana'ulihi. Tana'ulihi ni maksudnya pakai selipar. Masa kita pakai selipar tu, sunat kita pakai selipar belah kanan dulu baru belah kiri. Begitu juga dengan kasut. Tak? Kasut umpamanya, maka kita pakai sebelah kanan dulu, ikat molek, maka kita pun pakai belah kiri pula, ikat molek. Begitu juga dengan pakai stokeng, samalah. Okey, pakai stokeng, tak apa lagi, tak ada lah. Tak. Jadi hak tu yang pakai baju gitu juga. Sarung hak lengan kanan dulu. Jangan sarung belah kiri dulu, belah kanan dulu. Begitu kaedah dia. Dah kalau pakai piah, hak tu sekaligus lalu, tak ada lah. Buat sengit belah kanan dulu baru belah kiri ada. Tu tak payahlah. Okey, tu
Sekaligus lalu tak ada kanan kiri tu adalah satu. Kemudian watarajjulihi, siapa pekat watarajjulihi, sikat rambut. Rasulullah ni dia tabiat dia suka kebersihan. Bukan tabiat dia dah. Itu memang sebahagian daripada imam sebenarnya. Sepatutnya bukan Rasulullah seorang lah. Kita pun gitu juga. Bab-bab kebersihan ni, bab kekemasan ni. Jadi sebab tu Rasulullah SAW dia tak boleh tengok orang rambut geseng. Satu hari ada seorang tu rambut geseng, rambut dak sisir, rambut dak sikat, pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tak cakap lagi. Tak ada nak cakap lagi, Rasulullah isyarat dah dengan tangan. Suruh balik di rumah. Buat isyarat dengan tangan maknanya sikat rambut, sisir rambut. Kemahkan rambut. Lalu orang tu faham, dia balik di rumah, dia sikat rambut molek. Barulah dijumpa Rasulullah, barulah Rasulullah terima, dan Rasulullah bersabda, "Alaisa hadza khairan min an ya'tiya ahadukum nathirar ra'si ka'annahu syaitan." Ini lebih baik, sikat rambut tu kemah molek, adalah lebih baik daripada salah seorang daripada kamu datang kepada aku nathirar ra'si dalam keadaan rambut yang tidak terurus, ka'annahu syaitan, seperti rupa syaitan. Rupa-rupanya kalau orang nak sikat rambut, hak tu rupa syaitan rupanya. Jagalah. Pas benda ni kena sisir rambut molek lah. Bojeng sikit. Kita kata dah. Begitu. Jangan rambut. Dalam satu hadis Rasulullah kata, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang ada rambut, hendaklah dia memuliakan rambut dia. Dah memuliakan rambut tu guna, iaitulah dengan sikat rambut, dengan meletak minyak. Jangan lok bodoh gitu, hok belah kanan pergi belah kiri, hok belah kiri belah kanan. Kalau main bola sepak gitu susah kalau. Okey. Hok pemain belah kanan pergi belah kiri, main belah kiri. Tak. Menunjukkan orang tu pemikiran dia dalam rambut tu, tak sikat rambut dan sebagainya. Walau macam mana pun yang Rasulullah selalu buat ialah letak minyak rambut. Rasulullah rambut dia sentiasa berminyak. Tetapi Rasulullah tidak sentiasa bersikat. Rasulullah tak sentiasa bersikat, tapi Rasulullah sentiasa berminyak rambut dia. Dah macam mana? Dah kita ikut Rasulullah dah. Minggukan lidah kita kata dah. Rasulullah jarang-jarang sekali. Kena ingat letak minyak tu dah satu benda yang sikat dah, molek dah tu. Dengan pakai serbannya, dengan pakai tutup kepala zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni kita pergi kerja, kita tak makan apa dah. Kita dogor gitu kepala. Jadi sikat letak minyak, sikat bojang pula sikit. Dan Rasulullah SAW kalau dia bersikat, dia suka ada dua riwayat. Satu riwayat Rasulullah bersikat dalam keadaan biasa, tolak ke belakang. Satu riwayat mengatakan Rasulullah bersikat belah tengah. Jadi siapa-siapa belah tengah tu sebenarnya kesukaan cara bersikat bersisirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas pada ni belah tengah tak. Tua dah umur 60, rambut banyak lagi belah tengah. Kita kata dah, apa nak ikut cara Rasulullah boleh, tak ada masalah apa-apa dah. Tapi tak jadi sunat lah, sebab Rasulullah tak suruh. Rasulullah hanya membuat sahaja. Gitu. Jadi biar nampak agama ni jeruh gitu. Jangan nampak agama ni reseng je tau. Agama ni guna. Hak baju tak gosok tu agama. Mamanya dah. Jangan anggap gitu. Dia agama ni baju hak gosok tu agama benarnya. Gitu. Kemah molek je. Wangi je, lalu depan tu tak, kita kata dah 2-3 minit bau lagi, kita kata bau harum ni tak. Bau harum orang tu pakai minyak atar dan sebagainya. Itu agama sebenarnya dah. Dia suka kepada kebersihan. Itu kaedah dia. Kemudian dah belah kiri mana? Belah kiri ada juga. Belah kiri ni iaitulah apabila kita masuk kakuh. Dia kata kakuh ni bahasa Indonesia, sebab saya baca buku Indonesia ni. Kakuh ni Indonesia, jadi maksudnya kita kata tandah lah lebih kurang. Tu belah kiri lah. Jangan belah kanan pula. Begitu kaedah je. Kemudian satu lagi yang belah kirinya apabila kita membersihkan diri daripada buang air besar. Itu belah kiri, jangan belah kanan. Tak baik. Dalam kitab Jawahisan Niyah dia sebut benar jari mana, jari tengah guna. Minta maaf, saya ni cakap bab hukum je lah, bukan masalah nak sebut benda-benda hak udah-udah tu. Kalau kebersihkan buang air besar tu, dah belah kiri. Kalau boleh satu jari je. Jari mana? Jari tengah. Begitu. Begitu kaedah dia nak beralu punya tak. Tak boleh kena belaka dah, kata dah. Jari tengah je kalau boleh.
Biasa tu je lah yang digunakan untuk membersihkan diri. Itu dalam kitab Jawahir Saniyah dia disebutkan. Nombor 9, membasuh tiap-tiap anggota 3 kali. Bererti membasuh muka 3 kali, tangan 3 kali dan seterusnya. Keterangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkecuali apabila waktu sembahyang telah hampir habis, sekiranya dikerjakan 3 kali, nescaya habislah waktu. Dalam keadaan ini haram 3 kali, tetapi wajib 1 kali sahaja. Juga apabila diperlukan benar air untuk minum, sedang air tidak mencukupi, maka wajib 1 kali sahaja dan haram 3 kali. Dan di antara sunat wuduknya ialah kita buat 3-3. 3-3. Dah kalau buat 4 tak boleh, makruh. 3 sunat, 4 makruh. Tengok. Lebih saja makruh lalu. Begitu dah. Kalau kita buat 3 kali sunat, 4 kali jadi makruh. Jadi sebab tu kita basuh hanya 3 kali je. Muka sekali, habis, raung pula kali kedua, raung kali ketiga. Begitu juga dengan tangan, begitu juga dengan kaki, begitu juga dengan kita sapu kepala, begitu juga dengan kita basuh telinga dan sebagainya. Begitu komo, basuh tangan, masuk air dalam hidung dan sebagainya, maka hukum dia adalah sunat 3 kali berdasarkan kepada mazhab Syafi'i. Okey, tu kaedah dia, 3 kali. Kecuali dia kata sini kalau waktu nak habis, kalau kita ambil air semayang lambat, kita buat basuh 3 kali buat lambat gitu, bang lalu garik, asal tak membayang lagi. Ada juga gitu. Apa tak adanya, orang nak membayang terus pun ada. Orang tanya dah, ada ke orang membayang masa tu? Dekat nak garik lele baru nak membayang asal? Ada. Apa tak ada, apa kata dah ni, orang nak membayang terus pun ada. Apatah lagi orang semayang akhir waktu. Ada. Okay. Jadi kalau dia ambil wuduk 3 kali, habislah waktu semayang asar, maka haram dia ambil 3 kali. Begitulah. Nak jaga ke waktu. Sebab apa? Sebab kita wajib meletakkan sembahyang dalam waktunya. Dan berdasar pada mazhab Syafi'i, maka apabila seorang tu dia sempat takbiratul ihram dan dia dang serakaat, barulah sembahyang tu nilai dia adalah adaan, barulah tunai. Kalau dak sampai serakaat, masuk dah waktu garik. Ambil buat contoh asar lah. Asar dah kita dalam waktu garik. Dia takbiratul ihram Allahu akbar, masuk waktu garik, dan lagi takbiratul ihram tadi, maka dia jadi qadaan. Dia jadi qada. Tapi kalau dia sedang serakaat, dia menjadi adaan, dia menjadi tunai. Walaupun hak 3 rakaat lagi tu masuk asar, masuk garik dah, dia kira adaan juga berdasar pada mazhab Syafi'i. Asadang serakaat, maka dia anggap sebagai adaan, telah menunaikan sembahyang penuh. Tetapi kalau dia dang serakaat, Rabiul Fili dah mulai asyhadu an la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Orang di masjid di surah dok bang, maka dia dianggap sebagai sembahyang qada. Sembahyang qada, jangan main. Okey. Dah macam mana dia niat adaan, masa dia sembahyang tadi, masa tu asar ada lagi, dia niat adaan, dia jadi qadaan automatik. Yang orang panggil automatik rupa-rupanya sembahyang ada automatik kok. Bukan kereta je ada automatik, ada kok bab automatik sembahyang. Itulah bab niat. Walaupun kita niat adaan, usolli fardhu al-asri arba'a raka'atin, adaan lillahi ta'ala, adaan molek dah, adaan Allahu akbar, bah lalu garik surah, qadaan awak sebenarnya. Dia jadi qada. Dah guna tu sistem apa? Sistem automatik dia panggil. Sistem automatik. Dia tak pakai manual buat ni dah, automatik. Maknanya automatik dia jadi qada. Okey. Kalau orang tu lewat semayang, maka apabila dia lewat semayang tadi, dia dah lah, dia katakan dia lewatkan semayang asar, dekat nak garik lela dah, baru nak semayang asar. Dia pun semayang Allahu akbar, dan serakaat, naik rakaat kedua barulah bang garik. Dia dapat semayang tu saya dah sebut tadi, dia jadi adaan, betul tak? Dia jadi tunai. Okey. Dah hak 3 rakaat lagi tu masuk garik dah. Macam mana tu? Macam mana walau dia jadi qada 3 tu, dia jadi adaan juga.
Tetapi dalam kitab Jawahir As-Saniyah mengatakan hukum dia haram. Haram dia lewat semayang sampai pekat tu. Dia lewat semayang sampai pekat tu haram hukum dia. Hak serakaat dah haram. Hak 3 rakaat tu jadi wajib dia kena buat, tapi jatuh haram sebab dia buat dah waktu lain. Jangan anggap bila sedang serakaat Allah leganya dah. Bila dah rakaat kedua tu orang bangga, alhamdulillah dah hati lah nak kata dengan mulut. Dah alhamdulillah dah hati dah juga. Adaan juga hamba ni. Dah. Kena ingat, hak 3 rakaat lagi awak letak bukan pada tempatnya. Sepatutnya letak dalam waktu asar, dia letak waktu garik, dosa juga. Dalam kitab Jawahir Saniyah kata. Siapa pengarang kitab Jawahir Saniyah ni? Daud Fatani. Syekh Daud Fatani. Dosa juga. Jadi kesimpulannya mana? Mayang awal lah. Tu kesimpulan dia. Jangan mayang lewat sangat. Jangan semayang masa tu dah. Kecuali kalau memang orang tu dia memang dia semula jadi orang haid umpamanya dah. Dia haid, maka dia mandi tinggal seminit lagi garik. Tu cerita lain lah. Tu tak dosa lah. Sebab itu bukan daripada dia, itu daripada Allah SWT nak bersihkan diri semua. Dah dia bersih masa tu. Dia bersih pada masa tu. Itu kaedah dia gitu. Begitu juga kalau ada air sikit. Kalau dia ambil air semayang 3 kali, jawab air tak minum air lah. Siapa nak minum air mustakmal? Tak? Ada orang nak minum air mustakmal, dia tadah mula minum tak? Okay? Lepas tu sebelum minum tu masak dulu. Buat teh dah umumnya tak? Tak gula beradang tak kita kata dia. Siapa sanggup nak minum air mustakmal? Air mustakmal dia diri pun tak sanggup. Kalau air mustakmal orang kau tak sanggup. Walaupun air tu suci pada zatnya. Suci boleh nak minum, boleh, tak ada masalah. Air mustakmal ni. Nak buat air teh, nak buat air kopi. Tak? Tak ada masalah, boleh stekor pula. Paroknya ambil embayang ni bazir dia tu ambil embayang. Parok boleh stekor apa tak? Rebuh-rebuh maknanya boleh buat minum air 4-5 orang boleh tang tu tak umpamanya. Ada gua pisang pula tak kata dah. Siapa sanggup minum air hak daripada mustakmal? Bekas orang ni, bekas macam-macam ada. Tak? Wak senguh ada gitu dah umpamanya. Sapu tangan tak bawa gitu. Tak? Maka ada inguh boleh faham gitu je dalam meeting tak umpamanya. Maka nekak juga dia tangan, buat ambil sembahyang, air mustakmal jatuh. Jadi tak ada orang sanggup. Jadi sebab tu Tuhan tahu kita tak sanggup nak ambil air mustakmal, nak buat minuman. Tuhan tahu walaupun benda tu halal. Liur kita tak jadi hak tu se. Maka sebab tu dari segi hukum Islamnya, kalau air sikit, kalau kita ambil 3 kali air sembahyang tak cukup nak minum, haram ambil 3 kali dia kata sini. Begitu dah. Okey. Habis. Yang ke-10 berturut-turut antara anggota yang dimaksudkan dengan berturut-turut di sini, iaitu sebelum kering anggota pertama, anggota kedua sudah dibasuh, dan sebelum kering anggota kedua, anggota yang ketiga sudah dibasuh pula, dan seterusnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan tawaddaa fataraka mawdi'al zufrin ala qadamih fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fa ahsin wudu'aka, rawahu Ahmad wa Muslim. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang lelaki telah berwudu, maka ketinggalan seluas kuku di atas kakinya dikelihatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketinggalan itu. Beliau lalu berkata, mana Nabi bersabda, kembalilah dan perbaikilah wudukmu. Riwayat Ahmad dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbaikilah wudukmu dan tidak disuruh mengulangi wuduk. Bererti cukuplah dengan membasuh yang ketinggalan itu sahaja. Setengah ulama berpendapat bahawa wuduk menurut urutan itu wajib. Beralasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beralasan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Khalidin an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli fi dhahri qadamihi lum'atun qadru dirham lam yusibha al-ma'u
Fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'idal wudu'a. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Daripada Khalid, daripada salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang sembahyang, di atas tumiknya ada seluas dirham yang tidak kena air. Sewaktu ia berwudu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang itu mengulangi wudunya. Okey, mana? Jadi sebenarnya kalau kita tengok dalil ni, daklah berapa kena sangat dengan hak kita bincang, iaitu berturut-turut. Tapi diambil dari segi sudut bahawa cepat-cepat, cepat-cepat ulang wuduk tadi, seperti mana yang saya katakan. Jadi menurut hukum fiqh, orang tu bila dia ambil semayang, jangan dia basuh muka, lepas tu minum air dulu, isap okok dulu, umpamanya dah. Lepas tu basuh tangan pula. Pas basuh tangan pula, cakap dengan handphone pula, umpamanya dah, cakap ada hello gini, ada orang minta tolong gini, gitu dan sebagainya. Lepas tu dah basuh kaki, tak basuh kepala pula, anak nangis pula, pergi jember dah, umpamanya. Apa hukum dia tidak berturut-turut macam tu? Hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Dah guana yang sunatnya, buat sekaligus lalu satu keadaan. Masa itulah dia berkomo-komo, masa itulah dia buat benda-benda sunat lain, sapalah kepada basuh kaki. Begitu masa tu. Kadar dia guana yang dikatakan berturut-turut ni, maka dalam mazhab Syafi'i kata kadar dia tidak kering anggota yang dibasuh sebelum kita basuh anggota yang kedua. Maksudnya kalau dah kering, tu tidak berturut-turut, itu tidak berturut-turut. Kalau basah lagi anggota yang pertama tadi sebelum kita basuh anggota yang kedua, tu masih lagi berturut-turut. Jadi makna dia, kalau orang ambil air semayang, dia basuh muka di rumah, tak? Basuh tangan di rumah, basuh kepala di rumah, sapu-sapu kepala di rumah, basuh kaki sejik, sah tak? Sah, tak ada apa-apa. Sebab dia sunat je, sunat saja berturut-turut. Jadi dia ambil dalilnya, iaitulah dalil di mana Rasulullah SAW pernah tengok salah seorang daripada sahabat dia dah ambil air semayang dengan betul. Di tapak kaki itu, di bahagian tumit itu ada lagi, bukan tapak kaki, bahagian tumit itu ada lagi bahagian tak kena air. Derah-derah dia nak pergi semayang, sedangkan air wuduk tak habis lagi. Lalu Rasulullah kata, Rasulullah kata apa? Irji' fa ahsin wudu'ak. Makna ambil semula wuduk kamu. Dia ambil dalil situ. Macam mana ambil semula tu? Jadi ambil semula tu terus ambil sekarang ni juga. Jadi maksud situ ialah kena berturut-turut. Ada dia ambil usul situ. Usul situ ambil dalil istidlal, dia ambil situ. Sebenarnya istidlal ataupun cara pengambilan dalil tu tak apa tepat, tapi dia ambil situ. Iaitulah Rasulullah suruh orang tu ambil derah-derah wuduk sebelum kering lah. Kering basuhan yang wuduk yang pertama tu, iaitu basuh kaki tu biar rata molek. Begitu. Itu ambil lalu. Jadi itu dalil yang disebutkan oleh para ulama, berdalilkan kepada hadis yang kita bincang tadi. Jadi berdasar pada hadis ni juga, sebenarnya kalau orang ambil air semayang, dia kena berhati-hati, terutama sekali bab-bab hak belakang-belakang ni. Contohnya bahagian tumit kaki. Tu tumit kaki tu bahagian belakang lah orang panggil. Jadi kadang-kadang kalau dia tidak berhati-hati, tak tengok, maka tak rata hak bahagian belakang kaki ni. Dia malah dia buat dek gitu, dia pakai, dia cair air gitu, dia tak cair dah, dia tak tengok dah sikit belakang tu rata ke tak dan sebagainya. Tak boleh. Dia kena pastikan air semayang tu betul. Sebab air semayang kalau tak betul, maka semayang tak sah. Dah kalau semayang tak sah, guna tak apa semayang tak sah, kita tak tahu. Kita tak tahu, kita ambil sembayang dah walaupun tak rata dah. Tapi kita sengaja buat benda yang kita lalai ataupun kita tidak berhati-hati dalam ambil semayang, maka dosa macam tak semayang. Dosa dia macam tak semayang dah, memang tak sah semayang dah. Makna dia dosa tak semayang lah. Dosa tak semayang ni besar lah. Dalam kitab-kitab tauhid, dalam kitab Tuhfatul Murid yang belajar dulu, dia kata satu waktu semayang sampai 60 tahun duduk dalam neraka. Dah kalau satu waktu semayang, condeng dapanya, condeng bukan tak semayang, wuduk tak rata. Jadi sebab tu berhati-hatilah dalam wuduk ni. Saya ada baca baru ni buku Syekh Muhammad Uqbah Nafiq. Dia cerita bab khusyuk dalam semayang. Tiba-tiba dia kaitkan dengan wuduk. Kenapa rata wuduk air semayang tu biarlah betul. Bukan setakat rata saja, rukun-rukun syarat-syarat ambil air semayang tu, rukun-rukun air semayang tu biar betul, niat tu biar betul, cara pengambilan air tu biar rata dan molek sebagainya.
Rupa-rupanya khusyuk kita tak jadi benda apa kalau air semayang tak betul. Air semayang kalau kita khusyuk ke benda, khusyuknya orang tu sembahyang, tapi air semayang tak rata. Jadi kena hati-hati antaranya ialah celah-celah kuku ni. Ni celah-celah kuku ni kena ambil, kena basuh, kena sapa air bawah kuku tu. Jangan pandang remeh. Okey. Kalau mengikut dalam kitab I'anatul Talibin, dia kata hak bawah kuku tu kena rata. Jadi sebab tu kita kena kerak sama kuku. Okey, kena kerak sama kuku. Dalam kitab I'anatul Talibin, bukan kerak kuku semua, kerak hak bahagian depan tu dah. Lebih tu kerak. Biar semayang tu dah rata lah. Tidak terganggu hak yang bawah kuku tu dan sebagainya. Jadi ini antara yang boleh kita lakukanlah dalam memastikan air semayang tu sempurna supaya semayang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, jangan minta pertolongan orang lain kecuali jika terpaksa kerana beralangan seperti sakit. Makruh kita minta tolong orang dalam bab wudu. Dan awak kena ambil diri. Okey, zaman sekarang tak timbul masalah sebab kita buka paip, air jatuh lalu. Zaman dulu dia memang tangan sebelah kena kerja. Tangan sebelah, kalau nak basuh tangan belah kanan, tangan belah kiri kena kerja. Begitu. Ataupun style celup, tengok keadaan. Kalau kolang tu lebih pada 2 kolang, kita celup dan sebagainya. Jadi bila keadaan zaman dulunya kena ada orang, kalau boleh ada orang tolong kita tolong cucu air, maka kita minta tolong tadi, hukum dia makruh. Kalau boleh buat diri belaka. Kecuali kalau sakit. Sakit nak buat guana, demam. Tak? Okey. Kalau demam ni memang dah orang tolonglah dan sebagainya. Tapi kalau dalam keadaan sihat, jangan kita minta tolong orang. Kalau orang nak tolong, tak apa, jangan marah. Orang nak tolong cucu air, jangan, biar dia, tak apalah, tu tak makruh. Tapi saya saja awang mari kau tolong ocik ni, tolong cucu air, tu makruh. Tu makruh. Dalil yang mengatakan kalau orang nak tolong, kita jangan tolak. Biarlah dia nak tolong, kita jangan kata apa. Ialah Rasulullah SAW apabila berwuduk, sahabat-sahabat tolong cucu air, tolong ambil air wuduk, tolong cucu sekali. Ini berlaku kepada Rasulullah SAW sendiri. Dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, Imam Sayyuti dia disebutkan di antara yang selalu tolong Rasulullah dalam ambil wuduk ni ialah seorang sahabat Nabi yang selalu saya sebut, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Muawiyah ni adalah salah seorang daripada sahabat Nabi yang suka tolong Nabi dalam ambil, tolong cucu air ni, tolong ambil air wuduk tadi. Tolong cucu. Begitu. Dia suka sangat khidmat Rasulullah. Rasulullah tak marah. Jadi kalau orang nak tolong tak apa, tapi kalau minta tolong makruh. Begitu. Jadi satu hari tu dikatakan bahawa Muawiyah ni tolong cucu air, lalu Rasulullah tengok ke muka dia. Rasulullah tengok tepat kepada muka Muawiyah. Lalu Rasulullah kata, "Ya Muawiyah, idza wulita fa'dil." Dalam satu riwayat kata, "Fattaqillah." Kalau kamu menjadi khalifah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dalam satu riwayat kata, hendaklah kamu berlaku adil. Muawiyah lepas pada terkejut. Aku jadi khalifah, tak jadi khalifah lagi. Tak. Rasulullah hidup lagi masa tu. Tapi Rasulullah beritahu dah, kalau mau jadi khalifah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu adil dalam pemerintahan kamu kalau mau jadi khalifah. Jadi Muawiyah lepas daripada tu, dia kata, maziltu atma'u fil khilafah munzu sami'tu Rasulullah SAW yaqul gini, iaitulah aku jadi rasa nak jawatan tu, jawatan khalifah, sebab Rasulullah sebut aku akan jadi khalifah. Rasulullah cakap tak sia-sia. Memang betul sungguh. Setelah 31 tahun, setelah 31 tahun lebih kurang, tamatnya pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin, naiknya satu kerajaan baru, kerajaan Bani Umayyah, yang diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, hak tadi, sahabat tadi, hak tolong cucu air, hak tolong ambilkan air wuduk Rasulullah SAW. Betul sungguh. Jadi bila Rasulullah cakap gitu, dia yakin satu hari mesti dia jadi khalifah. Takkan Rasulullah cakap saja, takkanlah Rasulullah ni menipu. Di antara salah satu daripada sifat Rasulullah ialah sidik. Tak? Sifat yang ada, sifat wajib yang ada pada seseorang rasul itu, iaitulah mesti ada sidik, mesti ada amanah, mesti ada fatonah, kemudian ada satu lagi mesti ada tabligh. Tak? Ada 4 sifat. Jadi salah satu sifat ni ialah sidik. Sidik ni benar, cakap betul. Bila Rasulullah kata idza wulita fattaqillah, apabila kamu dilantik menjadi khalifah, hendaklah kamu bertakwa pada Allah, dia yakin satu hari dia akan jadi khalifah, dan memang betul sungguh.
pada 31 tahun Rasulullah wafat, dia jadi khalifah sungguh, dan dia memerintah selama 19 tahun. Dia memerintah selama 19 tahun. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Betul sungguh apa yang disebut Rasulullah. Pada masa mana Rasulullah cakap? Masa ambil wudu. Masa ambil wudu Rasulullah cakap tu dah. Dan dia bertakwa sungguh. Rasulullah kata kalau mau jadi khalifah, menjadi pemerintah, hendaklah kamu adil, kamu bertakwa pada Allah. Memang dilaksana sungguh amanah tu. Lalu dia memerintah dunia Islam selama 19 tahun dengan penuh keadilan dan dengan penuh ketakwaan. Tak ada. Dia ni memang memerintah sungguh-sungguh lah dengan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan kepada apa yang diredai oleh Allah dan diredai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab tu orang kata zaman Muawiyah ni, kalau ada seorang sahabat, ada seorang tabi'in ditanya oleh seorang salah seorang daripada ulama tabi'in ditanya, dia kata, macam mana kamu, kaifa adraktum Muawiyah, macam mana kamu sempat dengan zaman Muawiyah, cerita kat sikit, kamu sempat zaman Muawiyah, macam mana cerita kami, macam mana Muawiyah ni. Lalu Sya'bi mengatakan, lau adraktum Muawiyah laqultum annahu mahdi. Kalau kamu sempat dengan Muawiyah, kamu akan kata dia adalah Imam Mahdi. Hebatnya keadilan dia, hebatnya pemerintahan dia, sehingga kalau mudang dengan dia, mu akan kata ni lah Imam Mahdi hak disebut dalam hadis. Inilah mana betul sungguh apa yang disebut oleh Rasulullah, dan dia sudah ditunaikan amanah yang Rasulullah suruh tadi. Ini di antara perkara yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis cerita tu. Habis. Yang nombor 12, tidak diseka. Seka jangan panahkan, terkecuali apabila ada hajat seperti sangat dingin. Makna dia kalau boleh janganlah air tu kita panah, ambil air panah tu. Jangan. Makruh. Makruh. Sunat kita ambil air hot sejuk gitulah. Kalau sejuk lah, kalau panas-panas dan nak guna air jenis dia daripada bukit ke guna tak tahulah, jadi air panas semua. Macam ada satu kampung dekat Sungai Cicing, dekat UAE tu ada satu tempat tu memang air panas semua situ. Guana tak tahulah, mungkin air bukit dan sebagainya. Jadi tu nak buat guana dah. Jadi nak ceritanya bahawa jangan kita kira rebuh air nak ambil mayang dengan air rebusang tu, jangan. Sunat pakai hok gitu je lah kalau sejuk-sejuk lah dan sebagainya. Dia sebenarnya air panas ni bukan setakat ambil air wuduk je yang makruhnya. Kita minum pun makruh. Minum air teh panas. Dah kita lama ni hobi kita, memang kita minat sangat lah air panas ni. Makna dia panas tu iaitulah jangan panas sangat. Makna kalau suang-suang tu cerita lain lah. Itu dah panas dah orang panggil. Tu dah biasa dah. Ni tengah panas ketik tu. Jawab dia, lidah kita akan jadi pelak. Baca Quran tak apa betul. Itulah kadang-kadang belajar dengan tok guru dok tegur. Huruf dok gini. Dak lidah gini. Tak jadi macam dia. Huruf dah tepi depan ni dak jadi macam kerah lidah. Sebab apa? Minum air teh panas tu. Teh ke kopi tak kira lah. Tak? Jadi jangan minum masa panas tu, makruh hukum dia. Maka minumlah pada masa dia kurang panas, makna macam suang tu okey dah. Jangan kata sejuk siap baru minum. Jawab dia lama kedai kopi tu duduk. Tiga utir jangan panas lagi kalau nak kira gitu dah. Pas sutir. Allah panas lagi, sutir lagi kata jangan dah umpamanya dah. Dak lah sampai pekat. Tu kita kata suang-suang tu boleh lah. Tapi kalau panas sangat, hukum dia adalah makruh. Sebabnya ialah kerana dalam kitab Mau'izatul Mu'minin disebutkan Rasulullah SAW telah didatangkan dengan air panas. Lalu Rasulullah SAW tak minum. Lalu Rasulullah mengatakan, innallaha la yut'imuna naran. Allah Ta'ala tidak memberi minum kepada kita api. Allah Ta'ala tak beri makan kita ni api. Jadi jangan kita minum air panas. Jangan seksa lah diri kita dengan air panas. Itu gitu. Tunggu sejuk sikit dan sebagainya. Begitu juga dengan ambil semayang, jangan kita rebuh dulu air. Jadi hukum dia adalah makruh. Menggosok anggota wuduk agar menjadi lebih bersih. Gosok, makna kita ambil semayang sambil-sambil kita gosok. Jangan pakai room gitu je. Belah lagi ni cakap telefon. Hello tangan gini dak umpamanya dak. Hok masuk orang dia dak apok tangan saya dak. Kita kata hok dalam masjid nampak tangan gitu dak. Hello dak. Ngak sampai sini. Buat gitu sikit umpamanya dak. Maka boleh. Tetapi dia tak buat benda sunat. Benda apa benda sunat? Gosok ni. Dah hello tu pas pada ni lah. Dia miss call. Tak apa dak. Kita royak dia, hamba buat ambil wuduk ni dak. Biar dia
Kalau hak yang hello kita nak sembahyang pun jadi sembahyang. Oh, kawan kita jadi sembahyang, jaga-jaga orang sembahyang ni. Okay? Sebagainya. Jadi kita ambil sembahyang biar gosok ni. Biar gosok belaka tangan contohnya, gitu juga dengan tangan kiri. Jadi celah-celah ni begitu juga kita ulah buat gini, orang panggil menyelang-nyelangi, boleh buat gini dah. Tu boleh. Bukan boleh, sunat hukum dia kita selang-selang air tadi dengan apabila kita basuh bahagian tangan itu. Itu sunat hukum dia. Bahkan dalam mazhab Maliki hukum dia wajib. Mazhab kita sunat. Dalam mazhab Maliki ni, kalau kita ambil semayang gitu saja, macam bersebut dia tu, buat style kita dia dah. Buat gitu saja hello belah kiri umpamanya. Hukum dia tak sah sembahyang tu dalam mazhab Maliki. Wajib juga kena imrah. Imrah ni kena ngaung ke tangan ni, kena sentuh ke tangan ni. Kena ratakan dengan tangan. Dalam mazhab Maliki. Ketat lagi. Mujurlah kita mazhab Syafi'i dah. Senang sikit dah kita kata dah. Boleh hello lagi lah, tapi jangan ajar gitu. Hello lepas dia sembahyang lah. Itu kaedah dia gitu. Kemudian menjaga supaya percikan air jangan kembali kepada badan. Jangan, kalau boleh percikan air jangan balik pada badan. Apa maksud dia? Maksud dia jangan menggunakan air secara secara banyak. Dia ambil semayang ni benarnya buka air tu aluh gitu. Dah aluh gitu. Dia gitu kaedah dia, bukan buka air macam kita kata Allah. Maknanya kalau kita ripung-ripung air ambil wuduk sebeledi umpamanya, tak boleh gitu, salah tu. Dia kita buka aluh je, aluh tu kita ambil buat gitu. Maknanya dia lalu dah tu, bila kita ambil air tu kita letak kat tangan kita buat gini, selagi mana ada air jatuh, tu makna dia air tu lalu. Air tu lalu kepada tempat wuduk, sah dah wuduk tu. Tak semestinya air kita buka habis besar begitu dah. Kamu air pakai serbang, tapi bak sembahyang air Allah ke benda apa? Besar pada serbang ke? Tak umpamanya tak kita kata dah. Okay? Begitu. Kamu air pakai jubah, kamu air pakai piah. Kita ni warak je, tapi bak ambil sembahyang ya Allah. Bercocok ni. Tak kita kata dah. Air sembahyang ni kita kata besarnya air ni, kita guna air banyaklah bazir. Salah. Konsep tu salah. Dia ambil sembahyang kecil je air aluh begitu. Jadi kalau kita duduk tepi sungai atau kita ambil kat kolah, tak timbul lah air aluh tu, kita buat gitu-gitu. Tapi makna dia sekurang-kurangnya percikan itu tidak balik semula kepada badan. Makna jangan buka kasar sangat ataupun kita ambil semayang tu secara melulu gitu. Kena ambil secara tertib ni molek. Itu kaedah dia. Jangan bercakap-cakap semasa berwuduk terkecuali apabila ada hajat. Cakap juga buat projek dah umpamanya dah. Warna ni aku tak boleh, aku Allah. Tak, kata-kata ambil sembahyang ni. Tak hilang cakap juga. Dah guan aku dah meeting aku ya dah ni. Aku kata berat kau puaknya. Jadi gitu. Cakap dah tali masa ambil wudu tu boleh cakap lagi. Cakap-cakap dengan geng sebelah tu mungkin jarang dah. Dengan cakap telefon banyaknya. Jadi makruh kita cakap pada masa ambil wudu. Dah nak buat guana. Senyak dah. Dah ambil semayang apa semua basuh, ambil baca doa, nak cakap-cakap lah. Bukan setakat buat projek, bukan setakat buat apa, boleh semua kali boleh. Benda semua boleh. Jangan cakap benda ngopak je, jangan ngopak orang tu, jangan fitnah orang tu, jangan cakap benda-benda yang menyebabkan benda-benda yang haram tu tak boleh lah. Cakap benda lain boleh dan sebagainya. Jadi jangan bercakap pada masa berwuduk. Begitu. Menjaga apa ni? Bersiwak. Bersiwak bersugi, iaitulah menggosok gigi dengan benda yang kesat selain daripada orang puasa sesudah tergelincir matahari. Lebih afdal bersugi dengan kayu arak. Nyala Jadi kita berhenti sini. Bab siwak ni saya akan sambung pada insya-Allah pada minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina fiqna wahdina wa atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu